أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama dalam siri kuliah pagi kita sempena dengan musim kita di kuarantin oleh kerajaan. Para hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama mula mempelajari berkenaan dengan satu tajuk, iaitu Al-Mizan. Al-Mizan maknanya timbangan. Kita pergi ke mana pun untuk mencari keadilan, kita kena timbang. Kita pergi kedai, kita nak barang sekilo, harga dia RM5, maka kita bagi duit RM5, dia akan timbang pada kita 1 kilo barang untuk menzahirkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya, untuk berlaku adil kepada hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala Dia timbang akan amalan-amalan yang dibuat oleh hamba-Nya. Ini yang baik, ini yang jahat. Bila kita timbang amalan ini, maka ada berat di sebelah baik, alhamdulillah. Ada berat di sebelah jahat, Masya Allah. Ada yang sama di antara baik dan juga jahat. Mereka ini alhamdulillah, tapi buat sementara mereka berada di satu tempat yang bernama Al-A'raf. Semua ni insya-Allah kita akan belajar bermula dengan tajuk Al-Mizan. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Mizan ataupun timbangan dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala juga meminta kita supaya kita buat persiapan yang baik untuk kita hadapi hari di mana segala amalan kita ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan akan sifat-sifat al-mizan. Sifat-sifat al-mizan tadi Nabi kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala terangkan juga siapa yang baik mizannya, yakni siapa yang berat di sebelah baik akan timbangannya, alhamdulillah. Dan siapa yang tidak baik, masya-Allah, ya. Kalau kita buka Al-Quran, kita akan dapati banyak ayat Al-Quran dan juga banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut berkenaan dengan Al-Mizan ataupun timbangan ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Surah Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa taala kata wa nada'ul mawazina, dan kami letak akan timbangan-timbangan itu yang adil, al-qista, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kami letakkan neraca timbangan amalan. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka dia tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Apabila ditimbang akan amalan kita ini, tidak ada sedikit pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Sekalipun sekecil mana pun yang dibawa oleh kita manusia, wa in kana mithqala habbatin min khardalin, sekecil mana amalan dibawa oleh kita manusia ini, atayna biha, kami akan bawa datang dia. Allah Ta'ala kata atayna biha. Allah guna perkataan fi'lun madhi, past tense, mengikut kaedah bahasa Arab. Mana-mana perkara akan datang tapi disebut menggunakan fi'lun madhi, yakni perkataan yang telah lepas, past tense, menunjukkan bahawa ianya pasti akan berlaku. Seperti dalam bab mati, idza jaa ajaluhum, apabila telah datanglah ajal mereka. Masa tu kawan-kawan, ajalnya belum lagi datang. Ini menunjukkan kepada benda ini pasti akan berlaku. Demikian juga di sini Allah kata setiap yang dibuat oleh manusia walaupun sedikit, atayna biha, pasti kami akan bawa datang dengannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah dengan kami, kita semua dihitung oleh Allah. Wa qala ta'ala fi surah Al-Mu'minun ayat 101, Allah Ta'ala berfirman, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Allah Subhanahu wa taala kata, apabila ditiupkan sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan keluarga di antara mereka. Waris-waris ni sudah tidak ada lagi, dan saling tidak tanya menanya, mu aku. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat dia punya mizan amalan baik dia, siapa yang berat dia punya timbangan amalan baik dia, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Orang ni orang yang berjaya. Wa man khaffat mawazinuhu, mana-mana orang yang ringan dia punya neraca timbangan amalan dia sebelah ni, ya baik ni kurang ringan, ya berat ni jadi jahat, fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka mereka itu, kata Allah, orang ni orang yang merugikan diri mereka sendiri, fi jahannam khalidun, di mana dia akan duduk dalam neraka Jahannam itu, kekallah ia buat selama-lamanya. Ini ayat Al-Quran yang menyebut berkenaan dengan mizan, berkenaan dengan timbangan amalan kita. Kesudahannya dua saja, sahabat sekalian. Baik, kalau berat sebelah baik, dia boleh syurga. Kalau berat sebelah jahat, dia akan dapat neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda lagi, Nabi kata, kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, ada dua perkataan, kalimatani, ini perkara memberati mizan. Letak orang ni garanti berat sebelah.
Nabi kata kalimatani, dua perkataan, khafifatani 'alal lisan, yang amat mudah disebut oleh lidah manusia. Rangai je nak sebut hal ni. Saqilatani fil mizan, tapi dia amat memberati dalam mizan Allah. Yakni walaupun dia rangai, mudah disebut oleh lidah, letak dalam neraca timbangan amalan, dia jadi berat. Habibatani ilar rahman, amat dikasihi oleh Allah Tuhan yang maha pengasih ini. Ucapan dua perkataan ni apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau kita ucap dua perkataan ini, subhanallahi wa bihamdihi, satu lagi subhanallahil azim, insya-Allah kita akan neraca amalan kita akan berat sebelah baik. Kita akan dikasihi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita baca. Duduk saja lah ni target 100 kali pagi, 100 kali petang, insya-Allah zikir yang memberati mizan kita. Apa zikirnya? Subhanallahi wa bihamdihi. Yang kedua, subhanallahil azim. Nah, itu satu. Kemudian kawan-kawan yang dikasihi sekalian, disebutkan juga di sana wa qala sallallahu alaihi wasallam an saqai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lahuma fil mizani athqalu min Uhudin. Ini akan ada hadis depan kita, kejumpa satu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa taala anhum ajma'in, dan juga hadis-hadis seperti hadis bitaqah, hadis berkenaan hadis kad. Hadis nama dia kita gelarkan dengan nama hadis kad, satu kad yang memberati mizan itu, insya-Allah kita akan sebut di sebelah hadapan nanti. Baik sahabat-sahabat sekalian, apakah dia bentuk mizan? Bentuk mizan ini macam mana? Dalil-dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa mizan ini bila kita pergi di hari akhirat kelak, haqiqiyun hissiyun musyahad. Maksudnya dia ni benar-benar wujud, boleh disentuh dan boleh dilihat. Ini alat timbangannya yang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walahu lisan wa kaffatan, dan bagi dia ni ada lidah, dan bagi dia ni ada dua bekas. Wa yamilu bil a'mal, di mana dia dua ni dia akan berat dengan amalan. Kalau dia berat sebelah baik, yang ni sebelah ringan dia akan naik. Kalau dia berat di sebelah jahat, maka yang ringan ini akan naik. Itulah Nabi sebut, siapa yang berat amalan baik, siapa yang berat amalan yang jahat. Tidak ada siapa pun mengetahui akan besar mana saiznya, berapa qadarnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mizan amalan ini, neraca amalan ini adalah satu mizan yang cukup agung. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah falau wuzina fihi as-samawati wal ardu lawasi'at fataqulul malaikatu ya rabbi liman yazinu hadha wa yaqulu Allah ta'ala liman syi'tu min khalqi fataqulul malaikah subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Akhrajahu al-Hakim fi al-Mustadrak lil-Hakim. Baik kawan-kawan sekalian, Nabi kita bersabda, Nabi kata gini, diletakkan mizan itu pada hari kiamat. Mizan ni besar tak besar, kata Rasulullah, lawuzina fihi as-samawati wal ardu lawasi'at. Kalau diletakkan langit dan bumi di atas mizan ini untuk ditimbang, maka dia boleh letak. Besarnya mizan Allah Ta'ala ni. Kalau buka amalan kita seorang, Saibun ke, Ali ke, Abu ke, siapa-siapa dia ke, itu benda enteng, benda mudah sahabat sekalian. Tetapi ini kata Rasulullah, mizan tu besar kecil dia kalau ditimbang akan langit dan bumi, lawasi'at. Fataqulul malaikah, lalu malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi liman yazinu hadha, wahai Allah, siapakah yang hamba nak ditimbang ini? Nak timbang siapa ya Rasulullah?
Fataqulullah fayaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala kata, liman syi'tu min khalqi, aku akan timbang amalan ini siapa sahaja yang aku kehendaki daripada kalangan makhlukku. Siapa dia aku nak timbang? Aku boleh timbang. Fataqulul malaikah, berkata para malaikat, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Ni tuan-tuan semua bentuk mizan yang besar seperti disebut oleh hadis yang kita baca tadi, hadis akhrajahu al-Hakim. Kemudian berikutnya ialah mizanun daqiq. Dia satu mizan timbangan yang begitu halus. Halus dari segi bacaan timbangannya. Kita katakanlah umpamanya kita baca timbangan, kalau kita 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, contohnya begitu. Dia ni 1 kilo. Lepas tu berapa lagi kecil daripada kilo? 1 kilo. Lepas tu berapa timbangannya, poin-poinnya begitu halus. Mesti berlaku adil. Poinnya begitu halus. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini menentukan keputusan seorang manusia itu akan masuk syurga ataupun akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melahirkan keadilan ini, maka dihalusi akan segala perkara. Ini kemuncak kepada keadilan. Ghayatul adli yusa a'maluhum, akan dihitung akan amalan manusia. Daqiquha wa jaliluha, yang kecilnya yang besarnya. La yazidu fiha wa la yanqusu minha, tidak akan bertambah walaupun sedikit, tidak akan berkurangan walaupun sedikit. Allah Ta'ala ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a, dan diletakkan raca timbangan itu pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak akan dizalimi diri manusia walaupun sedikit sahaja. Tuhan tidak akan zalimi manusia walaupun sedikit. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan dapati di hadapan sana hadis-hadis yang menyokong akan kenyataan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini berkenaan dengan mizan ini. Baik, setakat itu. Soalannya ialah, berapa mizan tu ada? Berapa timbangan ada? Adakah dia hanya satu timbangan ataupun ada mawazin, ada timbangan-timbangan yang banyak? Boleh jadi timbangannya banyak. Makna ada ulama kata fa imma anna likulli 'abdin mizanun li 'amalihi. Boleh jadi di sana ada, setiap hamba akan ada timbangannya. Ataupun bagi orang yang beriman satu jenis mizan, bagi orang yang kafir pula satu jenis mizan, satu jenis timbangan. Ataupun bagi umat ini akan ada timbangannya. Jadi oleh yang demikian disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dengan perkataan yang banyak. Allah Ta'ala kata wa nada'ul mawazina, diletakkan pada hari kiamat kelak mawazin, mizan. Kalimah mizan satu timbangan, mizanani dua timbangan. Allah Ta'ala guna di sini perkataan mawazin. Mawazin artinya timbangan-timbangan. Berarti kalau terfaham di zahir ayat ini, boleh jadi dikehendaki dengan mawazin di sini ialah Allah Subhanahu wa taala letakkan bagi umat-umat ini timbangan yang banyak. Boleh jadi demikian. Namun ini masalah ghaibiyah, sam'iyat, masalah depan yang kita semuanya tidak ketahui akan hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Timbul lagi soalan sahabat-sahabat sekalian. Apa yang akan diletakkan dalam timbangan itu? Dah tuan-tuan belajar dah hari ni bentuk mizan, dah telah belajar. Mizan ni pula timbangan terlalu halus. Berapa mizan ada? Semua tuan-tuan telah belajar. Soalan berikutnya ialah, berapa mizan ada? Apa akan letakkan dalam mizan itu? Apakah yang akan diletakkan dalam mizan itu? Adakah yang ditimbang itu amalan manusia? Ataupun ditimbang itu akan buku catatan manusia?
ataupun yang ditimbang itu ialah manusia itu sendiri. Ini satu soalan cukup bagus untuk kita lihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan kita, apakah yang akan ditimbang oleh Allah? Pertama, adakah ditimbang itu amalan kita ataupun buku amalan kita, ataupun yang ketiga, kita sendiri ditimbang oleh Allah? Para alim ulama kita berpandangan dengan beberapa pandangan ulama. Yang paling dekat jawapannya ialah bahawa semuanya akan ditimbang pada hari kiamat. Ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa benda kena timbang? Cuba perhatikan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa annal a'mala, bahawa amalan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hadis. Satu hadis menyebut amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang telah kita baca, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis kita baca tadi, Nabi kita sebut ada dua perkataan yang amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Di antaranya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimah ini kata Nabi thaqilatani fil mizan. Kalimah ini kata Nabi amat memberati mizan. Artinya di sini perkataan itu sendiri akan memberati neraca timbangan amalan kita. Ini satu pandangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi lagi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah ini memenuhi akan mizan, akan timbangan amalan Nabi. Fahamlah kita daripada perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini bahawa amalan manusia itu akan memberati mizan, dan kita fahamlah bahawa amalan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana setengah amalan ini akan memberati mizan. Jadi hadis pertama menyebut yang akan ditimbang ialah amalan manusia. Ini satu hadis. Hadis yang berikutnya ialah Allah Subhanahu wa taala akan menimbang buku amalan manusia. Buku amalan kita manusia ni, kita semua tahu bila kita pergi hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita ni buku amalan kita. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah olehmu akan buku amalan kamu. Bermakna buku amalan kita akan ditimbang oleh Allah, diberi oleh Allah Ta'ala. Buku yang diberi ini, ada hadis yang menyebut bahawa kita akan ditimbang oleh Allah. Buku itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok di sana ada satu hadis yang masyhur, hadisul bitaqah, hadis berkenaan dengan kad. Disebutkan, dipanggil dalam hadisnya hadis kad, hadisul bitaqah, yang pada kad ini tertera perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan-tuan ingatnya, ingat baik-baik. Ada satu kad yang tertera kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa cerita pada hadis ini? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan satu hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi. Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar. Akan dibawa mari
dengan seorang laki-laki di kalangan umatku pada hari kiamat. Maka ditaburkan, diberikan kepada dia tis'atun wa tis'una sijilan, sebanyak 99 buku amalan. Kullu sijillin maddal basar, setiap satu buku amalan ini panjangnya maddal basar. Maddal basar di sini artinya buku amalan manusia ini diletakkan, besar tak besar setiap satu ni, sejauh mata memandang. Maknanya buku ni tuan-tuan, sejauh mata memandang. Orang ni dia punya rekod amalan dia ada 99. 99 kali dengan sejauh mata memandang. Summa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada hamba ini, hal tunkaru min hadha syai'an, hal tunkiru min hadha syai'an, adakah kamu nak protes apa-apa catatan buku amalan kamu ini? Hamba, ini buku amalan kamu 99 buah buku. Yang satu buku setiap sejauh mata memandang. Lepas kamu tengok buku ini, kata Allah Ta'ala, Tuhan tanya dia, hal tunkiru min hadha syai'an, adakah kamu nak engkarkan apa-apa catatan dalam buku ini? Fayaqulu la ya Rabbi, dia berkata apa? Tidak wahai Allah. Fayaqulu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, azalamaka katabatil hafidhu, kata Allah, adakah malaikat yang menulis buku amalan itu, berakib atid yang menulis itu, khianat pada kamu? Yakni ada benda kamu tak buat, dia tulis buat atau macam mana? Fayaqulu la ya Rabbi, dia berkata lagi, tidak wahai Allah. Summa yaqulu, kemudian Tuhan tanya lagi dia, alaka uzrun, ada apa-apakah kamu nak mohon kemaafan, mohon keuzuran, ya Allah aku buat gini sebab dia sekian-sekian. Alaka hasanatun, adakah bagi kamu ni satu kebajikan? Fayahabur rajulu fayaqul, maka laki-laki ini tuan-tuan dia takut. Dia berkata, la, tidak ada. Fayaqulu bala, ya Allah aku tak ada amalan kebajikan, aku tak ada apa-apa ya Allah. Lalu Tuhan berkata kepada dia, fayaqulu bala, ya inna laka indana hasanatun, sesungguhnya kamu di sisiku ada satu kebajikan yang kamu buat, satu kebajikan yang kamu buat, wa innahu la zulma alaika al-yaum, dengan sebab kebajikan yang satu ini kamu buat, kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Terkejut si fulan ni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba tak ada kebajikan apa-apa hamba buat wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kata, bala, dak, innalaka indana hasanatun, kamu ada satu kebajikan yang kamu buat di hadapan kami, ada satu kebajikan, dan pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Fatukhriju lahu bitaqatun fiha, maka dikeluarkan padanya satu kertas yang kecil yang disebut seperti bitaqah, kad. Ibarat kata tuan-tuan, seperti kad bank kita lah. Ada kad bank kita ke, business card kita ke, begitulah, kecil saja kertas ni. Apa yang tertulis di atas kertas ni? Yang Allah Ta'ala kata ada satu kebajikan yang kamu buat. Tertulis padanya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atas kertas ni tertulis perkataan, satu perkataan sahaja. Apa dia tulis? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tertulis perkataan, artinya aku sanggup menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan utusan Allah. Fayaqulu ya Rabbi, dia berkata lagi, wahai Tuhanku. Hamba ni berkata, wahai Tuhanku, ma hadhil bitaqah, kad apakah ini ya Allah? Ini kad apa ya Allah? Bersama dengan buku amalanku 99 ni, semuanya jahat, tidak ada baik.
kamu kata ada satu kad kertas kecil yang tertulis kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu, kata Allah, innaka la tuzlam, bahawa kamu tidak akan dikhianati. Fatuda'us sijillatu fi kiffatin wal bitaqah fi kiffah, maka diletakkanlah buku amalan dia tadi di sebelah neraca. 99 buku amalan duduk di sebelah neraca ini, dan 99 buku amalan duduk di satu neraca, dan diletakkan kad yang kecil nipis yang tertulis kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, diletakkan di sebelah neraca yang lain. Alik ni satu ceper segala amalan dia, di sebelah ni pula satu ceper yang menyatakan kad tersebut tadi. Apa terjadi kawan-kawan? Apa terjadi? Fatashatis sijillat wasaqulatil bitaqah, maka bila diletak saja kad ini kawan-kawan sekalian, kad ini diletakkan saja, tasyatis sijillat, artinya melambung dan terbang akan segala sijillat-sijillat yang lain, mana buku-buku amalan yang lain yang jahat tadi. Yang kad ini memberati neraca di sebelah ini. Sebab kata Allah, fala yasqulu bi'asmillahi syai'un, maka tidak ada satu benda pun yang lebih berat bersama-sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini yang ditimbang adalah buku amalan kita. Hadis pertama tadi sebut yang ditimbang ialah amalan. Subhanallah wa bihamdihi. Contohnya, di sini hadis yang kedua menyebut yang ditimbang itu adalah buku amalan dia. Yang ditimbang itu adalah buku amalan dia. Sebab tu letak 99 butir buku yang jahat semua, letak satu kad yang tertulis kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, letak di sebelah ini. Fatashatis sijillat, maka melambunglah akan segala buku-buku ini kerana beratnya kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan kena harus ingat bahawasanya tidak ada satu pun kalimah yang lebih berat daripada kalimah Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian kita kena faham bahawasanya kalimah tayyibah yang kita ucap ini akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qila lil Hasanil Basri rahimahullah, dikatakan kepada Al Hasanul Basri rahimahullahu tabaraka wa taala, inna man qala la ilaha illallah dakhala al jannah, faqala man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al jannah. Ada orang berkata kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, man qala la ilaha illallah dakhal, siapa berkata la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, man qala, siapa berkata la ilaha illallah dan tunaikan akan segala haknya, tunaikan segala fardunya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Maksudnya di sini ialah perkataan la ilaha illallah menjadi penyebab kepada seseorang manusia itu akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bab dua, menjawab soalan apakah yang akan ditimbang. Hadis pertama menyebut barang itu sendiri, pahala perkataan kita akan ditimbang. Hadis ini menyebut yang ditimbang adalah buku amalan. Yang ketiga, boleh jadi yang ditimbang itu adalah yang melakukan amalan itu sendiri. Siapa dia? Kita. Kalau Saibun, Saibunlah. Kalau Ali, Alilah. Kalau Abu, Abulah yang kena timbang. Diletakkan hamba di atas mizan amalan, maka mizan itu akan memberati hamba atau meringankan berdasarkan kepada amalan yang dibuat oleh hamba tadi, sama ada baik ataupun tidak baik. Di antara dalil
kena kecek gani tuan-tuan, kena cari dalil lah. Sebabnya benda ni benda akhirat yang kita tak tahu kecuali yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya ialah seperti mana dalam kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lamma kana yamshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat dia berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, famarra bi syajaratin. Maka dua orang ni, Nabi dan sahabat nama Abdullah ini, kedua-duanya melalui satu pokok. Fa amarahu an-nabiy ay yas'adaha wa yahtazza lahu 'udan yatasawwaku bihi. Faraqa ibnu Mas'ud wa kana khafifan nahil al-jismi fa akhadha yu'aliju al-'uda liqat'ihi fa atat ar-riha fa harrakat thawbahu wa kashafat saqayhi fa idha huma saqani daqiqatani saghiratani fa dhahika al-qawmu min diqqati saqayhi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma tadhakuna min diqqatin saqayhi walladhi nafsi biyadihi innahuma athqalu fil mizani min Uhudin. Baik tuan-tuan, mana dalilnya? Ada satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya, kitab Musnad, disebut begini. Hadis ini ialah kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Satu ketika mereka berdua ni, Abdullah bin Mas'ud dia berjalan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lalu ke satu pokok. Maka Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, naik pokok ni, kemudian kamu ambil sedikit dahan dia untuk kita buat kayu sugi. Dan yatasawwaku bihi. Maknanya sepotong kayu, kerak sikit rati dia tu, ambil dia untuk kita buat kayu sugi tadi. Faraqa ibnu Mas'ud, maka dia pun naiklah. Bila dia naik pokok ni tadi, dia ni Abdullah ni seorang laki-laki yang kurus tubuhnya. Dia pun cubalah nak kerak nak kerak rati kayu tadi sikit untuk dibuat kayu sugi. Dalam proses nak kerak ni, fa'atatir rihu faharrakat thawbahu. Maka marilah angin, seloklah kain dia. Selok kain Abdullah tadi, wa kashafat saqaih. Maka nampaklah betih dia. Selok kain sikit, nampaklah betih dia. Betelanya betih sahabat nama Abdullah ini kecil. Kecil, halus, betih halus. Abdullah Mas'ud ni betih dia betih halus, betih kecil. Fadhahikal qaumu min diqqati saqaihi. Maka orang ramai pun suka, Allah kecilnya betih dia. Pakak suka kepada sahabat yang betih dia ni kecil tadi. Bila sahabat ni suka, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada sahabat semua, mimma tadhakuna. Dia kata, daripada apa kamu suka ni? Mu suka gapo? Nabi tanya, apa yang kamu suka ni? Adakah kamu suka min diqqati saqaihi, sebab dia punya betih dia kecil? Wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang berkuasa penuh, demi Tuhan yang diriku dalam tangannya, kata Nabi, innahuma athqalu fil mizani min Uhudin. Ianya betih yang kecil ni, kalau diletakkan dalam mizan, dalam neraca timbangan amalan, ia lebih berat daripada bukit Uhud yang besar. Syahid hadis kita ialah bahawa amalan ini, betis kawan ni, Nabi buat bandingan. Betis dia ni kalau diletakkan dalam satu neraca, letakkan bukit Uhud satu neraca, maka berat lagi betis yang kecil ini. Syahid kepada hadis ini ialah yang ditimbang itu adalah yang melakukan amalan itu sendiri, yakni si pelaku amalan. Kalau di sini kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi dua betis Abdullah ini walaupun ringan di dunia, tapi dia lebih berat dalam neraca timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat sedikit soalan, kenapa betih dia ni berat?
Kenapa betih dia ni berat? Apa yang menyebabkan betih dia ni berat? Ulama kata innahu tulul qiyam. Dia berat pasal apa? Sebab dia ni banyak berdiri sembahyang di waktu malam. Wa mudawawatus siyam, dia banyak berpuasa. Wa ma hamalathu saqahu ilal haram, dan dia tidak pernah bawa betih dia ni kawan-kawan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini bolehlah kita faham bahawasanya dia yang ditimbang itu adalah pelakunya sendiri. Di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yauma an innahu la ya'ti, sesungguhnya di sana akan dibawa, akan datang seorang laki-laki, kata Nabi. Apa sifat laki-laki ini? Nah, al-azimu ar-rajul innahu la ya'ti, akan datang seorang laki-laki yang gemuk pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udah, yang berat dia tu walaupun dia gemuk, nak banding dengan sayap nyamuk, berat sayap nyamuk. Thumma qala ta'ala iqra'u in syi'tum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Fala nuqimu lahum, tidak memberati ia pada hari kiamat di atas mizan dia. Maknanya walaupun kurus, walaupun gemuk, yang menunjukkan pada kita di sini ialah si pelaku amalan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kawan-kawan, menjawab soalan apakah yang akan ditimbang, hadis pertama menyebut yang ditimbang ialah amalan itu sendiri. Yang kedua, ada hadis yang menyebut yang ditimbang adalah buku amalan, yang ditulis buku amalan manusia seperti hadisul bitaqah tadi. Dan yang ketiga ialah yang ditimbang itu si pelaku amalan itu sendiri, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik kawan-kawan sekalian, kesudahan hamba mengikut timbangan amalan. Tiap-tiap daripada kita manusia ini akan kesudahan amalan kita mengikut keadaan timbangan amalan tadi. Amalan kita bila kita timbang, keluarlah rizak dia, keluarlah keputusan dia. Apa keputusan dia? Siapa yang berat di sebelah baiknya, dia akan masuk syurga. Siapa yang berat di sebelah jahatnya, maka dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan jika ia dimaafkan oleh Allah, jika Allah Ta'ala maaf kepada dia, walhamdulillah. Ataupun jika dia diberi syafaat oleh pemberi syafaat pada hari kiamat. Qauluhu ta'ala wal waznu yawma idzinil haq, dan raca timbangan amalan itu pada hari kiamat adalah benar. Faman thaqulat mawazinu, mana-mana orang yang berat akan timbangan amalannya, faulaika humul muflihun, maka mereka orang yang berjaya. Wa man khaffat mawazinu, mana-mana orang yang ringan akan baiknya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bima kanu biayatina yazlimun, kerana mereka duduk atas dunia dulu, mereka menzalimi akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesudahan hamba di akhirat ialah kalau baik, baiklah, kalau tak baik pun tak baiklah. Baik syurga, tak baiknya neraka. Bagaimana pula dengan orang yang sama di antara amalan baiknya dan juga amalan buruknya? Lagu mana kawan-kawan? Orang yang baik sama, pahalanya 50, dosanya 50. Fama masiruhu, apakah kesudahan mereka? Apa kesudahan dia? Kita baca Quran, kita bertemu firman Allah tabaraka wa taala, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, dan di atas bukit A'raf itu ada laki-laki
yang dikenali mereka itu dengan tanda-tanda mereka. Jadi Ahlul A'raf ini, tuan-tuan dikasih sekalian, orang yang sama banyak di antara amalan baiknya dan juga amalan buruknya. Ahli A'raf ini diakhirkan urusan mereka sehingga macam mana? Sehingga orang ahli syurga masuk syurga semua, ahli neraka ni pula masuk neraka belaka. Kemudian barulah ahli A'raf ini akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas ahli syurga masuk syurga belaka, hak duduk di neraka pun ahli syurga hak masuk neraka dulu, tobik pergi ke syurga belaka. Ahli neraka duduk dalam neraka belaka, syurga tetap belaka dah. Barulah Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ini ke dalam syurga Allah dengan syafaat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Qauluhu ta'ala, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata wa bainahuma hijab, di antara kedua-duanya yang kafir, yang berat amalan jahat dengan yang baik mukmin tadi, ada benteng di antara kedua-duanya, ada satu dindingan di antara kedua-duanya. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, maka di atas a'raf, tempat yang tinggi tadi, ada laki-laki, ada orang yang dikenali dengan tanda-tanda mereka. Yang ni orang A'raf ni tuan-tuan, orang yang mutasawiyah, yang sama di antara amalan baiknya dengan amalan buruknya. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum, maka dia menyeru kepada penghuni syurga, assalamun alaikum, selamatlah kamu semua kawan-kawanku ahli syurga. Ahli syurga kawan-kawanku semua, selamat masuk belaka. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, yang mereka ni ahli A'raf ini belum lagi masuknya, dan mereka nak masuk, amat-amat nak masuk, tapi dia belum masuk lagi. Lam yadkhuluha artinya dia tidak masuk lagi setakat ini. Betul dia menafikan masuk, tapi nafi kalimah lam ni dia menafikan tapi ada nuktahnya. Bila tamat penafian ini, dia boleh masuk syurga Allah. Wa hum yatma'un, maka dia teramat sangat nak masuk syurga Tuhan. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, dan apabila mereka palingkan wajah mereka kepada penghuni neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, janganlah kau golongkan kami bersama-sama dengan orang-orang yang zalim. Jadi kawan-kawan sekalian, Ashabul A'raf, orang yang sama banyak di antara amalan baik dan buruk ini, kesudahan mereka akan masuk syurga. Tetapi selepas semua ahli syurga masuk syurga dan ahli neraka masuk neraka, barulah Ashabul A'raf ini akan masuk syurga Allah Ta'ala dengan syafaat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan sekalian, persoalan berikutnya insya-Allah akan sambung pada pagi besok, iaitu bagaimana keadaan amalan orang-orang yang kafir. Kita belajar pula keadaan orang kafir ni lagu mana supaya
kita rasa gerung takut pada Allah, dan kita akan menjaga akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jadi kawan-kawan sekalian, kita belajar ilmu amat bermanfaat, kerana kita bila kita belajar ilmu seperti ini, kita sematkan dalam hati kita, kita rasa takut kepada Allah di saat amalan kita akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Kitab yang saya baca ni kawan-kawan, kalau kita hayati daripada A sampai Z, letak dalam dada kita, tetap ulangilah balik dengar siri-siri yang lepas, letak dalam minda kita, dalam fikiran kita, kita akan terasa amat-amat takut bahawa kita nak mati untuk menghadap Allah. Kalau manusia ni mati seperti mana matinya pokok kayu, itu lain cerita. Tapi kita bukan pokok kayu, tuan-tuan. Kita ada bebanan hidup kita, yang kita akan ditanya, kita akan disoal oleh Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat kelak. Semoga kuliah saya sampaikan setiap pagi ini bermanfaat untuk saya dan keluarga saya, untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan boleh jadi ianya pusaka abadi lisan saya sebagai menabur bakti di bumi Tuhan sewaktu kita hidup di atas dunia yang sementara ini. Entah bila kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat ataupun jauh dan sebagainya. Tapi yang pasti, setiap daripada kita mesti buat persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada manfaat. Kita punya harta yang banyak tidak boleh menolong kita. Kaum kerabat yang ramai tak boleh tolong kita. Kemewahan dunia kita ada, tak boleh tolong kita. Kita hanya menghadap Allah Ta'ala. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kamu akan menghadap kami furada, keseorangan, seperti mana kata Allah, aku jadikan dulu kamu mari ke alam dunia keseorangan. Inilah yang kita bimbang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga perasaan takut pada Allah akan lahir hasil daripada pengajian-pengajian yang kita sebutkan di setiap pagi ini. Saya seru kawan-kawan, ulangilah balik apa yang telah kita belajar. Ambil daripada Facebook saya, siri 1 sampai ke siri yang berikutnya pada hari ini. Tuan-tuan dengar balik, sebarkan pada keluarga kita. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat daripada ilmu ini untuk diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا ولأهل بيتنا ولأصولنا ولفروعنا ولمن ينتسب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.